Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar anak murid Cikgu Tim? Cikgu Tim doakan semua anak murid Cikgu Tim sihat dan ceria di rumah. Jom belajar bersama Cikgu Tim mata pelajaran pengurusan kehidupan, komponen pengurusan diri kefungsian rendah. Pada hari ini, Cikgu Tim akan mengajar kemahiran mengurus emosi dan tingkah laku. Cara mengawal emosi dan tingkah laku dalam pelbagai situasi dan juga mengawal emosi dan tingkah laku dengan baik semasa berinteraksi dengan orang sekeliling. Objektif PDPR Cikgu Tim pada hari ini ialah murid dapat mengenal pasti dua cara mengawal emosi dan tingkah laku dalam pelbagai situasi dan semasa berinteraksi dengan orang sekeliling. Bagaimana cara mengawal emosi dan tingkah laku khususnya apabila kita marah? Cikgu yakin dan percaya kita semua ni tak boleh lari daripada emosi marah. Mari kita belajar. Jadi, terdapat 5 langkah mengurus emosi yang meluap iaitu marah. Yang pertama, ingatkan diri sendiri bahawa tidak boleh menyakiti orang lain baik dengan perbuatan mahupun dengan perkataan. Yang kedua, apabila kita sedang marah, menarik nafas dalam-dalam dan melepaskannya perlahan-lahan dalam kiraan 10. Seterusnya, gunakan perkataan dalam intonasi yang rendah untuk memberitahu perasaan kita dan apa yang kita harapkan. Yang keempat, mohon bantuan orang yang rapat untuk menyelesaikan masalah. Contohnya ibu kita, ayah kita, rakan kita dan sebagainya. Dan yang kelima, ambil masa untuk bertenang dengan beristighfar. Bagi yang Muslim lah beristighfar, solat dan juga doa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, solat dan sebagainya. Seterusnya, macam mana pula kita nak mengawal marah ikut cara Rasulullah SAW? Bagi yang Muslim juga, yang pertama membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, Rasulullah suruh kita berwuduk, ambil air sembahyang. Yang ketiga, mengubah posisi kedudukan. Apabila salah seorang kamu marah dan ketika itu dia dalam keadaan kedudukan berdiri, hendaklah dia duduk. Jadi kita ubah posisi kedudukan. Yang keempat, paling penting sekali, apabila kita marah, kita hendaklah berdiam diri. Takut sebab kalau kita marah ni kita akan keluarkan perkataan yang tak elok lah macam-macam tanpa kita sedar sebab kita tengah marah. Jadi seeloknya kita berdiam diri. Yang kelima, perbanyakkan solat sunat. Jadi itu adalah cara-cara mengawal marah ikut cara Rasulullah SAW bagi yang Muslim. Cara yang lain ialah bertenang, tarik nafas dalam kiraan 10 dan lepas perlahan-lahan. Seperti dalam gambar rajah tersebut. Seterusnya, apa lagi untuk kita kawal emosi kita? Menenangkan diri dengan beribadat mengikut amalan agama masing-masing. Jika Muslim, kita melakukan ibadat solat. Seterusnya, berbincang dengan ahli keluarga atau rakan mengenai permasalahan yang dihadapi. Jadi, kalau ada rakan baik, awak bincang dengan rakan baik. Ataupun awak bincang dengan mak, ayah awak. Kena ada teman ataupun orang untuk awak meluahkan perasaan ataupun masalah yang dihadapi. Seterusnya, lakukan aktiviti atau hobi yang kamu suka Jadi bila awak buat awak suka apa tu, awak akan hilangkan awak punya perasaan marah. Contohnya, memasak, melukis, bermain bola sepak. Jadi awak akan hilang perasaan marah awak tu. Awak akan cool down semula. Seterusnya, siapakah orang di sekeliling Anak murid Cikgu Tim tahu tak siapa orang di sekeliling kita? Mestilah ahli keluarga. Selain daripada ahli keluarga, rumah yang berdekatan dengan kita. Jiran tetangga. Dan akhir sekali, rakan dan juga guru. Ini adalah orang di sekeliling kita.
Bagaimana pula cara untuk kita mengawal emosi dan tingkah laku dengan baik semasa berinteraksi dengan orang sekeliling? Kita kena cakna ya dengan orang sekeliling kita. Jadi yang pertama, gembira dengan kejayaan rakan dan mengucapkan tahniah. Ya, apabila kawan kita berjaya memperoleh sesuatu, kita gembira meraihkan kejayaan mereka dan kita ucapkan tahniah. Seterusnya, berterima kasih apabila menerima sesuatu seperti makanan, hadiah dan sebagainya. Ya, apabila orang berikan sesuatu kepada kita, kita ucapkan terima kasih. Seterusnya, bersimpati kepada orang yang susah dan hulurkan bantuan jika berkemampuan. Jika kita dalam kalangan orang yang berada, kita bantu orang yang susah. Nampak tak dalam gambar tu? Ada orang tua nak melintah jalan. Dia pun pimpin tangan orang tua tu untuk melintah jalan. Dapat pahala. Jadi kita mesti cakna dengan orang di sekeliling kita. Bersimpati dan hulurkan bantuan. Sedih dan mengucapkan takziah apabila ada kematian. Jadi sekarang ni COVID-19 banyak kematian. Kita ucapkan takziah, kita pun turut berduka cita. Seterusnya, bersemangat untuk belajar. Ini paling penting sekali. Lagilah PDPR yang nak boleh cikgu Tim. Kena sentiasa semangat. Niat nak belajar kerana Allah. Itu paling penting sekali. Kemudian bersemangat ketika bila lagi? Menyambut kemerdekaan dan juga sambutan hari lahir. Alamak, mesti awak suka kan sambutan hari lahir? Lagilah awak ni muda lagi. Macam Cikgu Tim ni dah tua. Nak sambut hari lahir pun aduh hai. Rasa ni macam dah tak semangat pula nak sambut. Rasanya makin dah dekat je dengan kematian tu kan. Okay, macam awak ni semua masih bersemangat, masih muda lagi. Seterusnya, tidak mengejek orang lain atau mengeluarkan perkataan kesat. Jangan membuli orang lain. Ini paling penting sekali kat sekolah khususnya. Jangan ejek orang. Jadi, sekian saja PDPR Cikgu Tim pada hari ini. Tahniah dan terima kasih kerana anda telah menonton video dan belajar bersama Cikgu Tim. Hari ini kita belajar tentang cara untuk mengawal emosi dan juga apa tindakan kita apabila kita berada dengan orang sekeliling. Sila kongsi dan subscribe YouTube Cikgu Tim untuk mengikuti PDPR yang seterusnya. Terus kekal berada di rumah. Kita jaga Allah, Allah jaga kita. Akhir kata daripada saya, sesiapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga.